Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Sufian Hadi Ayo, pensyarah kita dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya akan membentangkan satu tajuk di dalam subjek KOM 3404 pengucapan awam, iaitu pembiakan tambang. Jadi saya mengenalkan diri nama saya Muhammad Nizamuddin bin Baharudin 209317. Jadi, apakah itu pembiakan tambang? Pembiakan tambang adalah pembiakan yang menggunakan bahagian-bahagian vegetatif tumbuhan. Tujuan pembiakan tambang adalah untuk mendapatkan jenis varieti daripada pokok induk yang berkualiti. Jadi, contoh-contoh bahagian vegetatif tumbuhan adalah akar, batang dan daun. Jadi, kenapa pembiakan tambang ini dilakukan? Dan sebenarnya ia sesuai digabungkan dari sebahagian pokok induk yang mempunyai hasil ke bahagian anak benih penanti. Pokok induk adalah pokok yang sudah lama bertapak dan telah mengeluarkan hasil pokok yang sudah melebihi daripada 5 tahun. Jadi pokok anak benih penanti pula adalah pokok yang disemai daripada biji benih dan mengeluarkan batang. Seterusnya adalah pembiakan tambang ini sesuai dilakukan pada pokok buah-buahan dan pokok bunga. Jadi ini adalah gambar jenis keratan batang, iaitu yang kita dapat menggunakan, iaitu bahagian atas adalah pucuk daun, bahagian tengah adalah batang, yang di bawah adalah bahagian bawah batang. Seterusnya adalah jenis-jenis pembiakan tambang. Jenis-jenis pembiakan tambang ada 5. Cantuman pembiakan tambang yang pertama adalah cantuman baji. Cantuman baji ini sering dilakukan di pokok durian. Jika anda ingin tahu lebih lanjut, anda boleh pergi ke nasri yang terdekat dan bertanya pada mereka cantuman baji pokok durian. Mereka akan tunjukkan bahagian pokok-pokok cantuman baji durian. Jadi yang kedua adalah cantuman mata tunas. Cantuman mata tunas adalah sering yang kita dengar. Ia menggunakan mata tunas pada batang pokok, pada bahagian batang pokok yang mempunyai daun. Jadi keratan batang adalah keratan batang menggunakan batang pokok atau ranting pokok untuk mendapatkan akar pokok yang baru, iaitu varieti yang baru menggunakan hormon pengakaran. Yang keempat adalah cara tut. Tut adalah menggunakan balutan menggantikan menggunakan medium tanaman media tanah untuk diletakkan di bahagian pokok, di bahagian ranting untuk mengeluarkan akar pokok di bahagian tersebut. Jadi yang kelima adalah cantuman sanding. Okey, ini adalah bahan-bahan yang digunakan dalam pembiakan tambang. Yang pertama adalah parafilm. Parafilm adalah bahan yang digunakan untuk membalut pada bahagian-bahagian cantuman tersebut. Parafilm ini boleh didapati di nasri atau farmasi. Yang kedua adalah bahan utama adalah pisau. Pisau adalah bahan utama untuk kita memotong bahagian-bahagian pokok untuk membuat hasil keratan batang. Yang ketiga adalah jefi. Jefi ini digunakan dalam cantuman tut. Ini adalah gantian medium tanah yang menggunakan kokopit. Jadi caranya adalah merendam ke dalam air dan tunggu beberapa minit supaya ia kembang, dan boleh digunakan dan potong dan balut sahaja ke bahagian pokok yang telah dipotong. Jadi yang keempat adalah penggalak akar. Penggalak akar ini adalah amat penting untuk ia merupakan jenis serbuk. Ia disapu di keliling batang yang telah dipotong untuk menggalakkan bahagian tersebut mengeluarkan akar. Yang kelima adalah plastik penutup. Plastik penutup ini amat penting untuk mengelakkan bahagian cantuman yang kita lakukan tersebut terkena air. Jadi plastik penutup ini mempunyai banyak jenis, seperti plastik aiskrim, plastik bungkus makanan dan lain-lain lah. Dan pastikan plastik penutup ini adalah lut sinar untuk kita dapat melihat
jenis cantuman tersebut menjadi atau tidak. Itu saja. Okey. Pemilihan induk untuk dijadikan varieti. Okey. Yang pertama adalah kena pasti induk yang mengeluarkan hasil. Pastikan induk yang kita hendak ambil pucuk adalah telah mengeluarkan hasil atau sudah berbunga atau mengeluarkan buah. Jika tidak mengeluarkan buah, kita tidak boleh mengambilnya. Jadi, yang kedua adalah hasil yang dikeluarkan adalah berkualiti. Seperti contoh, pokok induk telah mengeluarkan hasil yang berkualiti, mengeluarkan buah yang besar, mengeluarkan buah yang sedap dan buah yang isinya banyak. Yang ketiga adalah pokok induk mestilah berkualiti. Bermaksud pokok induk yang berkualiti ini adalah pokok induk yang tidak berpenyakit dan tahan pada alam, seperti tidak mudah tumbang, tidak mudah mempunyai penyakit pada batang. Jadi yang keempat adalah kena pasti varieti induk pokok. Jika kita ingin ingin mendapatkan hasil pokok Musang King, kita perlu mengenal pasti pokok induk itu adalah pokok Musang King. Kita tidak boleh mengambilnya, kita tidak boleh mengambil pokok Blackthorn, duri hitam. Tetapi pokok penanti boleh digunakan biji benih mana-mana sahaja pokok durian. Contoh pokok biji pokok penanti adalah pokok durian, tapi kita hendak menghasilkan pokok Blackthorn, kita ambil pucuk pada pokok induk Blackthorn dan cantumkan kepada pokok penanti Blackthorn. Boleh, kita akan mendapatkan hasil pokok Blackthorn. Jadi yang kelima adalah usia yang sesuai untuk jenis pokok. Usia yang sesuai mengikut jenis pokok. Seperti kalau pokok durian dari umur 3 hingga 10 tahun, pokok induk itu kita boleh mengambil pucuk untuk jadikan varieti. Kalau pokok buah-buahan yang lain adalah dari 2 hingga 5 tahun. Jadi seterusnya saya akan tunjukkan kaedah-kaedah cantuman mata tunas durian. Kita tengok Pak Jabit buat. Jadi itu adalah
Jadi itu adalah cantuman mata tunas dipakai pokok durian. Baiklah, ini adalah gambar pokok harum manis yang menggunakan cantuman mata tunas. Jadi gambar pertama adalah selepas ia membuka plastik selepas 2 minggu dan ia dah kelihatan hijau, dan kedua, gambar kedua telah mengeluarkan pucuk selepas 2 minggu. Jadi gambar yang ketiga selepas 4 minggu, dan ini merupakan hasil saya sendiri ketika saya menjalani latihan industri di Jabatan Pertanian Sabah di seksyen pengeluaran buah-buahan dan tanaman. Jadi kelebihan-kelebihan pembiakan tambang adalah mendapatkan hasil yang sama dengan induk. Yang kedua adalah mengeluarkan hasil yang cepat dan menjana pendapatan. Seperti yang kita tahu, uh, buah-buah durian amatlah mahal ketika ini, dan ini adalah salah satu teknik efisien untuk kita penanaman yang cepat untuk mengeluarkan hasil. Jadi yang keempat adalah pokok yang rindang. Seperti di dalam gambar kita tengok, pokoknya adalah rendah dan buah-buahan hanya tumbuh di bahagian-bahagian yang rendah saja, mudah dikutip. Jadi yang kelima adalah varieti jenis pokok dapat dikekalkan. Jadi ia dapat dikekalkan untuk ke jenis yang akan datang supaya ia tidak pupus di tengah zaman. Penjagaan yang mudah, dan yang terakhir adalah penjagaan mudah. Jadi kesimpulannya adalah saya mengharapkan pertanian ini dapat dikembangkan di kalangan mahasiswa dan masyarakat untuk mengekalkan ke generasi yang akan datang, supaya anak-anak kita dapat mengetahui cara-cara pertanian yang akan datang. Yang kedua adalah menggalakkan penanaman pertanian bagi melestarikan alam, untuk mengelakkan pokok-pokok tersebut pupus akibat pembalakan haram atau ancaman alam. Kita perlu melestarikan dan menanam pelbagai lagi tanaman pokok untuk dari sekarang. Dan yang ketiga adalah meningkatkan pasaran pertanian tempatan ke peringkat antarabangsa. Dengan cara ini kita dapat mengembangkan pasaran pertanian, dapat mengeluarkan hasil-hasil pertanian untuk diimport ke luar negara dan di dan ke peringkat antarabangsa untuk menjadi perhatian di mata dunia. Jadi itu saja perbincangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.